Pagi semua? Pagi, alright. Saya nak tanya, semua masih di sini ke? Saya tahu semua jasad masih di sini, tapi adakah hati dan minda masih di sini? Masih bertahan. Masih belum ngantuk Sebab sekarang kita dah nak dekat waktu makan tengah hari, jadi semua masih di sini, janji? Alright, jadi Assalamualaikum sekali lagi. Selamat pagi saya ucapkan. Saya Adriana. Saya adalah jurulatih pemakanan dan kesejahteraan dari MUHQ. Terima kasih sebab jemput saya pada hari ini. Saya tengok hari ini sharing semua orang sangat hebat. Semua sangat excited untuk join program Fit Warrior. Okay, dan tugas saya pada hari ini saya nak berkongsikan dengan anda semua tentang cara nak buat gut reset dan apa itu gut reset. Okay, jadi semua dah ready? Semua dah ready okay. Dekat line belakang saya nampak ada yang dah 50-50 dah. Tapi semua masih di sini semua masih fokus. Alright. Jadi yang line dekat belakang sekali ni orang kata special line sebab dia tak penuh kat depan. Okay, jadi yang line dekat belakang ni saya akan tanya banyak, boleh? Alright, okay, janji semua orang fokus. Okay, insyaAllah saya akan ambil masa dalam lebih kurang less than 1 hour macam tu. Okay, kita cuba untuk padatkan program kita. Okay, saya tahu semua orang dah tak sabar nak makan, tapi kita ambil dulu sedikit masa, okay, untuk kita belajar sikit pasal gut reset. Bila kita faham pasal ilmu, baru kita boleh, orang kata, jadi lebih bersemangat, okay, untuk nak menuju goal kita. Okay, jadi saya yakin anda semua sudah tahu, okay, untuk buat gut reset ni sebenarnya ramai orang masih confused sebenarnya gut reset ni apa. Okay, tapi dekat MWay, okay, kita ada program pengurusan berat badan selama 60 hari. Okay, dan dalam tempoh 60 hari tu kita bahagikan kepada 2 fasa. Okay, sepanjang tempoh 2 bulan, okay, untuk anda semua yang nak buat pengurusan berat badan ada 2 bulan, okay, kita bahagikan kepada 2 fasa. Okay, fasa pertama yang kita namakan gut reset. Okay, fasa pertama ni adalah selama 14 hari. Kemudian lepas kita dah reset balik kita punya usus kita, hari ke-15 baru kita fokus dekat penurunan berat badan. Okay, jadi ingat, dalam tempoh 2 bulan kita bahagikan 2 fasa. Fasa gut reset 2 minggu dengan fasa penurunan berat badan. Okay, jadi setakat ni semua okay Alright. Okay, kemudian sebelum kita start buat gut reset, saya yakin macam yang Diamond Marina pun ada cakap tadi, penting untuk kita buat pemeriksaan darah. Okay, blood test dulu. Jadi bila anda semua dah beli bundle yang kita sediakan, okay, kita akan bagi health screening pass. Kemudian sebelum anda start buat gut reset, anda boleh check dulu darah. Okay, kita punya health screening pass dan kemudian baru boleh start buat gut reset. Saya yakin bahagian ni leader masing-masing boleh tunjukkan dengan lebih lanjut, okay, macam mana nak buat health screening pass. Okay, so sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak kongsikan satu cerita. Okay, kenapa dekat MWay kita pilih untuk nak reset kita punya usus. Kenapa kita tak nak reset kita punya paru-paru ke, kita punya perut ke, tapi kenapa kita pilih dalam banyak-banyak organ, kenapa kita pilih usus. Okay, dia ada satu cerita menarik. Okay, saya akan pendekkan lah. Kenapa kita pilih untuk reset semula kita punya usus. Okay, macam yang anda boleh tengok sekarang ni, dekat skrin ni, okay, apa yang saintis pernah buat dulu, okay, kenapa kita pilih untuk fokus dekat kita punya usus. Apa yang terjadi ialah, saintis ni, okay, diorang pilih kembar, satu pasangan kembar. Pasangan kembar ni, okay, kita tahu, kalau kembar, dia mesti sama, betul tak? Okay, kalau macam kembar ni macam ni, satu lagi pun mesti macam ni. Sebab kembar tu adalah cerminan masing-masing kan? Okay, jadi saintis ni, diorang pilih satu pasang kembar, satu kurus, satu lagi besar. Okay, so diorang ambil microbiome ataupun bakteria daripada usus kembar ni, yang satu kurus, satu lagi badan besar. Okay, mereka pindahkan bakteria kembar ni pergi ke tikus. Okay, anda boleh nampak gambar tu, dia pindahkan bakteria ni pergi ke tikus. Jadi bila dia pindahkan bakteria ni pergi ke tikus, okay, jadi sepanjang tempoh eksperimen, diorang pun bagi makan, okay, diet yang rendah lemak, tinggi serat. Jadi sepatutnya, sebab tikus ni pun berat dia dah normal, sepatutnya tak ada apa-apa terjadi lah kan? Betul tak? Tapi dalam tempoh masa yang pemerhatian, okay, mereka dapat tahu
tikus yang ada bakteria baik daripada kembar yang kurus ni, dia kekal kurus. Tapi tikus yang dapat bakteria daripada kembar yang badan besar, walaupun bagi makan benda yang sama, tapi dia jadi obes. Maksudnya dekat sini apa? Maksudnya dekat sini, kita punya kesihatan badan, berat badan ni bukan genetik. Okey? Faham tak? Maksudnya dekat sini, bakteria dalam usus tu, dia boleh menentukan sama ada badan kita ni kurus ke besar. Faham tak? Faham tak dia punya konsep dia? Okey, daripada eksperimen ni. Jadi eksperimen ni sebenarnya dia nak tunjukkan walaupun kita ni kembar, okey, tetapi genetik kita tak menentukan kita punya berat badan. Okey, walaupun bagi makan benda yang sama, tapi kenapa tikus tu dia terus jadi obes? Okey, sebab dia dapat bakteria daripada orang yang obes. Jadi dekat sini bakteria ni sangat penting untuk tentukan berat badan kita. Okey, sebab tu penting untuk kita kawal bakteria dalam badan kita. Dan bakteria ni ada dekat mana? Bakteria dekat badan kita dekat mana? Usus. Okey, jadi sebab tu penting, okey, untuk kita make sure dalam usus kita bakteria baik lagi banyak daripada bakteria jahat. Okey? Alright. Jadi, tanda-tanda yang anda kena start buat gut reset. Okey, siapa dekat sini dah buat gut reset? Boleh saya tahu? Boleh share kan? Okey, ramai yang dah buat. Jadi yang dah buat ni macam mana? Setakat ni rasa best tak? Best kan? Okey, jadi siapa yang angkat tangan ni saya akan tanya soalan lebih sikit lah. Okey, saya nak dengarkan sendiri. Okey, apa tanda-tanda yang anda kena buat gut reset? Pertama sekali, kalau anda ada gangguan perut. Kita tahu dekat usus kita kebanyakan masalah terjadi dekat usus. Okey, orang yang selalu ada angin. Okey, anda semua pernah dengar tak orang yang sikit-sikit kalau duduk dengan dia selalu macam sendawa, keluar angin? Kan? Itu tanda-tanda dia punya usus ada problem. Okey? Kebanyakannya disebabkan makanan kita. Okey, dekat komuniti kita kebanyakan makanan pedas. Makanan pedas ni memang cepat buat angin. Okey, jadi sebab tu penting untuk kita jaga usus kita. Kemudian, tanda-tanda yang anda kena buat gut reset kalau anda selalu teringin makanan tinggi gula. Selalunya lelaki ke perempuan yang selalu craving ni? Perempuan. Yang jawab ni lelaki. Adakah lelaki yang selalu layankan craving ni? Wow, hebat. Jadi yang banyak craving ni wanita lah. Okey, wanita kalau craving sebulan sekali normal. Saya sendiri kena mengaku, betul tak kawan wanita? Sebulan sekali tu normal lah. Okey, sebab kita ada tempoh kita datang bulan. Waktu tu memang kita craving makanan manis, benda tu normal. Tapi kalau dah sentiasa, kalau dah selalu masa craving makanan manis, itu tak normal. Okey, jadi para suami dekat sini, kalau isteri dia ataupun pasangan dia selalu sangat craving makanan manis, cuba tengok anda dah 1 bulan. Sekali tak apa. Kalau dah banyak kali, mungkin usus dia yang problem. Okey, kena check. Kemudian, kalau perubahan berat badan yang tak disengajakan. Okey, makan macam biasa. Okey, perubahan gaya hidup tak ada. Tapi kenapa tiba-tiba berat naik mendadak? Itu kena check usus juga. Okey, kadang-kadang mungkin usus ada masalah. Kemudian, gangguan tidur dan tenaga rendah. Okey, sikit-sikit selalu sakit, sesama, ini pun ada kaitan dengan usus. Jadi, tanda seterusnya yang anda perlukan buat gut reset adalah selalu ada masalah kulit. Okey, ini pun selalu juga kerap terjadi. Kadang-kadang skincare kita pakai yang sama. Okey, skincare tak pernah bertukar. Tapi kenapa tiba-tiba kulit selalu naik jerawat, selalu kering? Itu pun ada kaitan dengan usus. Kemudian, emosi dan kesejahteraan mental tidak stabil. Okey, emosi tidak stabil selalunya datang daripada siapa? Perempuan lagi. Perempuan lagi yang kena. Asyik-asyik wanita je kena. Lelaki pun sama kan? Okay, selalunya orang lelaki akan rasa macam wanita ni lah semua yang emosi tak stabil. Sekali lagi, sebulan sekali normal. Okey, tapi kalau dah sentiasa all the time, maksudnya usus yang ada problem. Okey, sebab selalunya kaum lelaki ni selalu rasa yang wanita kalau emosi tak stabil ni sebab datang bulan, betul tak? Tapi sebenarnya kadang-kadang usus dia yang problem. Okey, sebab tu penting untuk kita jaga usus kita. Sebab usus kita boleh kawal banyak sangat benda dekat badan kita. Sampai ke emosi kita. Kadang-kadang kan macam pelik bawa kereta sikit-sikit nak marah, betul tak? Orang tukar lane tak bagi signal, kita nak marah. Okey, padahal orang tu okey je, tapi kita yang problem. Rupanya sebab kita punya usus yang tak sihat. Okey, and then kesihatan imun yang lemah.
okey, selalu sangat sakit dan juga tak toleran makanan. Okey, kadang-kadang nak ambil susu pun tak boleh sebab ada lactose intolerant contohnya. Ini pun ada kaitan dengan usus. Okey, jadi berdasarkan tanda-tanda ini, siapa yang rasanya dia tak ada pun salah satu simptom ni? Cuba angkat tangan. Tak ada. Maksudnya semua orang kena buat gut reset lah. Okey, jadi orang yang dah buat gut reset tu, adakah anda ada tanda-tanda ni? Ada, tapi lepas buat gut reset semakin okey. Betul ke? Okey, jadi maksudnya sebab tadi tak ada orang angkat tangan, maksudnya dalam semua orang dalam hall ni mesti akan ada salah satu simptom, betul? Yang mana simptom anda? Emosi. Sebab hujung tahun ke? Yang mana satu yang paling kerap anda terjadi? Gangguan tidur. Okey, gangguan tidur tu sangat-sangat normal lah. Okey, kadang-kadang waktu masuk tidur awal tapi still tak boleh tidur kan. Lagi? Apa lagi tanda-tanda anda? Apa? Makanan manis. Craving makanan manis. Itu pun penting juga. Itu pun sangat-sangat orang kata biasalah. Okey, lagi-lagi sekarang makanan viral banyak kan? Kita tengok dekat social media itu viral, kita pun nak pergi beratus kali kan? Okey, sekali-sekala boleh. Tapi kalau sentiasa masa, all the time, itu tak normal. Alright? Okey, seterusnya bila anda dah kenal pasti, okey, anda dah kenal pasti, okey, saya adalah simptom-simptom ni, okey, saya pun kena buat gut reset. Dan ingat, bila kita buat gut reset, tak semestinya untuk orang berbadan besar sahaja. Okey, ini salah satu salah faham yang selalu sangat kami terima. Ramai orang yang datang dekat HQ cakap, okey, gut reset ni adakah kita fokus dekat orang yang overweight? Salah. Okey, orang yang kurus, okey, yang nampak badan dia cantik elok macam model pun mungkin ada problem. Mungkin kolesterol dia tinggi, mungkin gula dia tinggi. Jadi orang-orang macam ni pun kena buat gut reset juga. Okey, jadi bila anda dah tengok anda punya simptom-simptom, dah boleh start buat gut reset. Okey, jadi sepanjang 14 hari gut reset, corak pemakanan anda kena berdasarkan konsep 4R. Okey, dia punya formula dia senang sahaja. Sepanjang 14 hari anda buat gut reset, apa yang anda makan kena berdasarkan 4R. Okey, jadi 4R tu apa? Dia adalah remove, replace, rebalance dan juga reset. Okey, so sebentar lagi kita akan pergi satu-satu apa itu setiap satu 4R ni. Okey, tapi setakat ni semua orang masih dalam dewan? Okey, masih segar? Masih segar Okey, jadi kita mulakan yang pertama. Okey, kalau anda nak buat gut reset 4R, apakah R yang pertama? Iaitu remove ataupun singkirkan. Jadi dalam diet anda, dalam pemakanan anda, apa yang anda perlu remove sepanjang 14 hari? Okey, kita tengok. Jadi anda disarankan, okey, kalau anda nak result yang orang kata meyakinkan, okey, sepanjang 14 hari cuba untuk singkirkan karbohidrat ringkas. Jadi karbohidrat ringkas tu adalah sejenis karbohidrat yang bila anda makan, anda rasa kenyang. Tapi kenyang tu tak lama. Sebab apa? Sebab dia buatkan gula dalam badan anda naik. Dia shoot mendadak, tapi kesan dia tak lama. Okey, karbohidrat ringkas seperti yang anda boleh tengok dalam gambar. Okey, boleh tengok ada gambar kek, donat, semua lagi. Selain pada yang ni, apa lagi yang anda boleh kongsikan? Karbohidrat ringkas. Maggi lagi? Aiskrim lagi? Ni belah sini, tadi kata masih di sini. Apa contoh karbohidrat ringkas anda boleh kongsikan? Apa? Soft drink, yes. Lagi? Roti canai lagi? Apa? Keropok ramen lagi? Okey, goreng pisang. Okey, jadi ini semua berdasarkan contoh karbohidrat ringkas ke ataupun anda apa yang anda tengah craving sekarang ni? Contoh-contoh ni. Contoh-contoh ni macam apa yang tengah mengidam je. Okey, apa yang anda kongsikan tu betul. Okey, goreng pisang, okey, cekodok, semua tu itu adalah contoh karbohidrat ringkas. Bila anda makan, anda rasa kenyang, tapi kenyang tak lama. Kenapa kita kena remove karbohidrat ringkas? Sebab karbohidrat ringkas ni dia bagi tenaga tapi dia tak bagi vitamin. Dia tak ada vitamin, dia tak ada mineral, dia tak ada serat. Jadi daripada makan benda-benda tu, okey, sepanjang 14 hari cuba remove dan gantikan pula dengan serat lain ataupun karbohidrat kompleks. Okey, macam oat, buah-buahan, okey, sepanjang 14 hari.
Okay. So kalau anda boleh tengok dekat gambar, contohnya macam ada Maggi semua ni kan. Jadi Maggi ni waktu yang terbaik ataupun waktu paling sedap waktu bila? Apa? Waktu hujan lagi? Malam. Malam tu dia tengah malam lepas dinner kan. Itu lagi sedap. Lagi malam lagi sedap. Okay, lagi sunyi waktu malam tu, lagi kita nak pergi dapur geledah pergi buat kan. Okay, sepanjang 14 hari cuba untuk remove sekejap. Okay, kurangkan karbohidrat ringkas. Boleh? Boleh. Alright. Kemudian R yang seterusnya, replace. Tadi R yang pertama apa? Remove. Okay. R yang kedua, replace. Sepanjang 14 hari apa yang anda perlu gantikan? Okay. Anda boleh tengok gambar yang belah kiri ni, gantikan dengan yang belah kanan. Okay. Jadi kalau sebelum ni, okay, waktu petang contohnya rasa macam nak snacking, rasa macam nak jajan. Okay, kita pun pergilah, okay, start motor pergi dekat kita punya, dekat depan rumah ada jual keropok leko, goreng pisang, beli buat jajan kan. Okay, sepanjang 14 hari cuba kawal sikit nafsu tu. Daripada beli keropok leko, goreng pisang tu, cuba gantikan, okay, dengan karbohidrat kompleks. Okay, contohnya macam roti, pisang. Okay, itu adalah contoh karbohidrat kompleks. Seterusnya, protein rendah kualiti ataupun protein yang diproses. Contohnya macam daging burger. Okay, sekarang daging burger tengah viral kan? Daging burger tengah viral sebab ada resepi kan? Okay, jadi daging burger tu kalau nak buat boleh, tapi cuba pakai daging yang dikisar sendiri. Okay, sebab kita punya rakyat kita ni memang suka benda-benda instan ni kan? Okay, benda-benda yang orang kata viral, yang senang buat ni, sampai dekat kedai tu sold out kan? Dah habis. Okay, jadi nak buat burger ke contohnya boleh, tapi cuba pakai daging yang dikisar sendiri. Okay, beli daging kisar, buat patty tu sendiri. Itu lagi sihat daripada beli yang instan. Okay, jadi protein yang macam tu cuba gantikan dengan protein kurang lemak. Macam contohnya dada ayam. Okay, kalau kita ni jenis yang suka makan nasi ayam gepuk, nasi ayam geprek kan? Kan bahagian ayam tu dia selalu bahagi bahagian thigh, betul tak? Bahagian peha. Sebenarnya dia tak bagi pun, kita yang request, betul tak? Kita yang request cakap nak bahagian peha. Okay, tapi lepas ni nak makan boleh, tapi cuba gantikan dengan bahagian lain. Contohnya dada ayam. Okay, dia kurang lemak dekat situ. Jadi gut reset ni dia sebenarnya dia taklah orang kata buatkan anda ikat perut, tak. Boleh makan macam biasa tapi pilihan kena tepat. Okay. Kemudian makanan ringan contohnya macam air bergas, okay, snack, cuba gantikan dengan buah-buahan waktu petang terutamanya. Okay. Kita ni sangat gatal tangan. Waktu petang suka sangat snacking benda-benda ni kan. Okay, cuba dalam peti ais tu make sure restock banyak-banyak buah. Okay, lagi-lagi buah yang senang makan. Okay, cuba penuhkan peti ais. Okay, kemudian sekarang kita dah nak dekat waktu lunch, betul tak? Jadi waktu lunch selalunya portion makanan anda berdasarkan apa? Berdasarkan saiz pinggan ke? Ataupun berdasarkan saya punya tahap kelaparan? Okey, waktu lunch kejap lagi, portion makan anda kena berdasarkan panduan pinggan sihat Malaysia. Jadi apa nama panduan pinggan ni? Okey, siapa yang dah start amalkan suku-suku separuh? Ramai yang dah start amalkan suku-suku separuh. Okey, jadi suku-suku separuh ni dia paling mencabar bila? Apa? Dekat kedai, yes. Okey, dekat kedai sangat-sangat mencabar kalau kita nak buat suku-suku separuh. Tapi kita agak beruntung sebab kita punya budaya kita makanan lauk. Okey, makanan berlauk ni maksudnya kita sebenarnya boleh kontrol sendiri portion kita. Tapi kita je tak nak. Okey, kita je tak nak. Kalau boleh pinggan tu memang nak menggunung. Nasi tu nak gunung, betul tak? Dengan lauk kita. Okey, jadi untuk 14 hari, okey, ataupun kalau bolehlah selama mungkin, okey, portion makanan anda, lagi-lagi waktu tengah hari, cuba ambil berdasarkan suku-suku separuh. Okey, jadi suku adalah nasi, okey, ataupun kalau tak makan nasi, pasta pun boleh. Okey, karbohidrat lah. Suku-suku separuh, suku karbohidrat, suku protein dan juga separuh sayur dan buah. Okey, suku-suku separuh. Kadang-kadang kalau saya bagi sharing, ramai juga yang nakal akan cakap apa? Separuh-separuh suku. Okey, suku tu buah. Okey, tapi dia adalah suku-suku separuh. Tapi yang hadir pada hari ini dalam dewan ni semua boleh kan suku-suku separuh? Bukan separuh-separuh suku Okey.
Jadi suku-suku separuh ingat, suku tu apa? Nasi. Suku tu buah. Amboi, belum keluar dewan dah langgar pantang larang. Okey, suku-suku separuh. Suku tu nasi. Lagi? Suku tu protein dan separuh adalah sayur dan buah. Okey. So tadi kita duk cakap pasal nasi campur kan? Kan nasi campur tu adalah satu dugaan dan cabaran yang sangat mencabar. Lagi-lagi masa buat kat riset. Okey. Jadi macam mana kita nak pastikan yang sebenarnya kita masih boleh enjoy makan apa yang kita nak, tapi dalam portion yang orang kata ala kadar. Jadi kalau anda nak ambil nasi lauk ataupun nasi campur tu, cuba berdasarkan saiz tangan kita. Okey, itu petua dia. Okey, ini petua yang dikeluarkan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, macam mana anda nak kawal portion anda? Jadi sekarang semua orang keluarkan tangan masing-masing. Okey, sebab kita pun dah menuju ke arah lunch ni. Okey, kita nak warm up sikit. Jadi, mulai hari ni ataupun orang Melayu suka kata esok baru start. Mulai esok, keluarkan tangan anda. Okey, bila anda nak ambil nasi campur tu, mulakan dengan kita punya protein kita. Protein kena saiz tapak tangan. Okey, jadi keluarkan tapak tangan masing-masing. Cuba tengok besar mana protein yang anda boleh ambil. Besar ke kecil? Dan dia tak boleh masuk dengan jari Jangan masukkan jari anda. Okey, orang lelaki yang tangan besar kalau ikutkan untunglah panjanglah kan. Sebab sekali dengan jari. Tapi jangan masukkan jari sekali. Okey, dia punya syarat dia adalah tapak tangan. Dia tak kata pun tapak tangan dan jari, bukan. Dia tapak sahaja, bukan tangan. Okey, jadi lepas ni protein anda kena saiz tapak tangan sahaja. Okey, yang mana wanita yang comel-comel, okey, yang petik tu, itulah saiz protein anda. Okey, dan kemudian karbohidrat. Karbohidrat adalah saiz penumbuk anda. Okey, jadi penumbuk kecil ke besar? Kecil. Penumbuk kecil. Okey, siapa yang penumbuk dia besar? Untung ke tidak? Untunglah, benda-benda macam ni untunglah. Okey, jadi nasi, okey, saiz penumbuk anda. Kemudian lemak. Okey, lemak saiz ibu jari. Okey, jadi macam mana lemak ni saiz ibu jari? Ada yang komplain, alamak Adriana, kalau macam tu kering lah nasi saya. Okey, sebab lemak ni contohnya macam kuah kari contohnya kan. Kuah kari, masak lemak. Okey, jadi kalau ikutkan petua ni, lemak kita adalah saiz ibu jari. Okey, itu adalah petua yang sebenar. Tapi maksudnya lepas ni kalau ambil nasi campur, kita punya kuah kita besar ibu jari, boleh? Ya ke boleh? Macam tak ikhlas ya. Okey, sebab tu dia kata dekat sini lemak. Okey, maksudnya kuah yang ada lemak. Okey, tapi tak semestinya lauk kita boleh jadi kering. Contohnya macam sup. Sup pun okey, dia punya lemak dia kurang. Okey. So that's why masih boleh enjoy, cuma dia ala kadar. Okey, jadi lemak lepas ni taklah semestinya kalau pergi kedai nasi campur tu ambil kari satu sudu besar, macam kejam sangat kan. Okey, tapi cubalah. Okey, mungkin start dengan 2 sudu, kemudian kurangkan. Okey, ikut kesesuaian badan anda. Kemudian, okey, sayur-sayuran ni barulah termasuk dengan jari anda. Sayur-sayur baru termasuk. Yang tadi protein jangan masuk dengan jari. Okey, sayur-sayuran kena saiz rangkup kedua-dua tangan. Alright, so sayur-sayuran kalau nak banyak tak apa. Okey, itu yang kita nak banyakkan. Okey, contohnya kita punya kailan, kangkung. Okey, nak banyakkan boleh, no problem. And then buah-buahan kena sama saiz dengan penumbuk. Buah-buahan kena sama dengan nasi kita tadi. Okey? Okey, jadi lepas dah tengok kita punya panduan ni, lepas ni nak start bila buat panduan ni? Kejap lagi lunch disediakan ke? Tak ada sediakan lagi, bagus. Okey, maksudnya lepas ni boleh pergi ke mana-mana kedai, cuba try. Jadi ke tak cara ni? Okey? Yes, ambil gambar, hantar kat leader, hantar kat coach masing-masing. Coach tolong pantau tambah-tambah dia punya lemak tu saya nak tengok. Dapat tak satu ibu jari? Okey? Kalau macam let's say nak pergi ke banana leaf ke apa, saya rasa itu lagi susah lah nak achieve. Okey, so that's why kalau nak start esok, hari ni makan siap-siap banyak-banyak Esok terus buat panduan ni.
Okey, dan kemudian R yang ketiga adalah reset. Tadi 2 R yang pertama apa? Ingat lagi tak? Remove, lepas tu? Replace. Okey, R yang ketiga reset ataupun seimbangkan semula. Jadi kita tahu kita punya tubuh kita, bakteria baik kena lagi banyak daripada bakteria jahat. Okey, jadi macam mana nak tambahkan bilangan bakteria baik adalah dengan ambil probiotik dan juga prebiotik. Jadi sepanjang 14 hari, 2 produk ni tak boleh tinggal. Okey, sepanjang buat gut reset 2 minggu jangan tinggal kita punya probiotik dan juga prebiotik. Okey, sebab apa? Sebab kita perlukan prebiotik. Prebiotik ni adalah makanan untuk bakteria dalam badan kita. Okey, bakteria dalam tubuh kita dia perlukan makanan untuk dia growing ataupun untuk dia membiak. Jadi macam mana dia nak membiak? Dia perlu ada prebiotik. So prebiotik ni datang daripada produk kita iaitu fiber. Okey, fiber ni adalah makanan untuk makanan untuk bakteria dalam tubuh kita. Okey, dan yang terakhir sekali, rebalance. Okey, set semua rebalance. Okey, seimbangkan semula. Okey, slide ni ada salah. Rebalance adalah seimbangkan semula. Jadi sepanjang buat 14 hari, okey, gut reset. Kita pun galakkan juga, okey, kalau let's say anda rasa macam makanan yang anda makan sekarang mungkin susah nak kontrol ataupun tak kenyang, okey, cuba gantikan dengan kita punya meal replacement, okey, daripada body key. Sebab meal replacement body key ni kita tahu dia memang dah hampir complete dengan nutrien. Okey, dalam tu dia dah ada protein, serat, kalsium. Okey, jadi cuba ambil kita punya meal replacement. Lagi-lagi kalau waktu malam, okey, kalau rasa susah nak masak ataupun tak nak masak, boleh gantikan dengan kita punya pengganti sajen. Okey, dan dalam 14 hari juga cuba banyakkan dengan makanan berfungsi. So saya akan kongsikan sebentar lagi apa contoh makanan berfungsi. Okey, jadi sepanjang 2 minggu juga, okey, 14 hari cuba kekal hidrat, okey, minum sebanyak mungkin air. Okey, lagi-lagi kalau waktu pagi tu sangat-sangat penting. So saya selalu pesan, okey, waktu pagi tu kalau boleh dekat kita punya bilik kita, cuba spare botol air. Okey, supaya bila anda bangun, first thing first, okey, lagi-lagi sebelum ambil wuduk, sebelum solat, okey, minum air dulu. Sebab bila kita minum air first thing waktu pagi, dia boleh tolong untuk flush, buangkan semua toksin dalam badan kita. Okey, jadi that's why dalam tempoh gut reset ni penting untuk kita kekal hidrat. Okey, jadi sepanjang buat gut reset ni juga, ini adalah contoh pelan sajian yang kita sarankan kepada anda, okey, ataupun jadual pemakanan. Tapi saya yakin untuk bahagian ni kita punya coach untuk Fit Warrior pun boleh terangkan ataupun kongsikan, okey, dengan lebih lanjut lah. Tapi untuk anda yang buat gut reset, okey, waktu pagi macam saya cakap tadi, mulakan dengan segelas air putih, okey, kemudian waktu sarapan, okey, cuba ambil kita punya fiber dan juga probiotik sebelum sarapan. Okey, fiber dan probiotik kita sangat sarankan untuk anda ambil masa perut kosong sebelum sarapan. Okey, dan kemudian boleh buat jus. So sebentar lagi saya akan kongsikan macam mana nak buat jus dan kenapa penting untuk kita minum jus waktu pagi. Kemudian kalau masih rasa lapar, boleh teruskan sarapan macam biasa. Tapi janganlah makan roti canai, janganlah makan roti telur. Okey, sarapan tu pun kena berpada-pada. Iaitu contohnya boleh ambil roti wholemeal ataupun dengan kopi O. Okey, jadi itu adalah contoh pelan sajian yang kita sarankan kepada anda waktu pagi. Okey, sains di sebalik khasiat smoothie. Okey, jadi semua masih dalam dewan? Masih dalam dewan. Okey, bila kita cakap gut reset, kita semua mesti dah tengok dekat social media ramai orang buat juicing, betul tak? Okey, kenapa dekat Amway kita ada juicing? Kenapa kalau tengok dekat program diet yang lain ataupun jenama lain sebenarnya tak pernah ada pun benda ni, betul tak? Sebenarnya juicing ni pun masa bila Amway perkenalkan pun baru kita orang kata start aware, betul tak? Okey, untuk kita kisarkan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi kenapa dekat Amway kita sangat tekankan untuk anda buat smoothie ataupun juicing sepanjang tempoh 2 minggu? Sebab apa? Sebab buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang anda pilih ataupun yang kita sarankan, sebenarnya sayur-sayuran tu dia adalah sejenis serat. Dan serat tu adalah sejenis prebiotik. Okey, jadi prebiotik ni apa tadi?
Yes, prebiotik adalah makanan untuk bakteria baik dalam usus anda. Jadi sebab tu sangat penting kalau anda nak result ataupun keputusan yang lebih meyakinkan, okay? Sangat penting untuk anda buat smoothie ataupun juicing. Sebab juicing ni ataupun smoothie ni dia boleh jadi makanan kepada bakteria baik dalam tubuh kita. Sebab sayur dia adalah serat ataupun prebiotik. Jadi sebab itulah bila kita minum lagi banyak jus ni, dia boleh tolong untuk menggalakkan pembiakan bakteria dalam usus kita. Sebab tu usus kita lagi senang, orang kata lagi lebih sihat. Okey, senang membuang, okey, senang untuk turunkan berat badan juga. Sebab usus kita ni sihat. Okey, banyak bakteria baik. Jadi that's why untuk 14 hari jangan tinggal juicing. Okey, kalau boleh konsisten lah. Okey, untuk result yang lagi orang kata result yang lagi laju. Okey. Alright, tetapi bila anda buat juicing, okey, sebelum tu saya tanya, siapa yang kat sini memang dah try buat juicing? Cuba angkat tangan. Okey, setakat ni pakai resipi yang mana? Resipi sendiri? Yang purple. Oh, untuk kita punya pressure. Blood pressure. Oh, untuk gut. Okey, jadi yang dah start buat juicing ni setakat ni macam mana pengalaman? Okey tak? Okey, rasa sedap tak? Ya, sedap. Selalunya yang sedap ni, okey, kita punya health warrior, kita tanya lah, dia dah expert dah. Yang lain, yang dah start buat juicing ni, sedap tak jus tu? Sedap. Maksudnya buah banyak ke? Okey, sebab peraturan bila anda buat juicing ni, dia kena 80-20. Iaitu 80% sayur, 20% ni adalah optional. Nak letak pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Buah-buahan. Okey, dia sebab orang kita ni, kita kalau boleh nak sedapkan tekak kita dia, betul tak? Kalau tak sedap, tak nak minum dah. Okey, boleh buatlah 2-3 hari kemudian dah stop. Okey, tapi peraturan yang kita sarankan untuk buat juicing 80-20. Maksudnya 80% sayur, 20% lagi buah. Okey, katakanlah dalam jus anda ada 4 jenis sayur, 1 jenis saja buah. Okey, boleh? Sebab apa? Sebab ada sesetengah buah dia punya glycemic index dia tinggi. Okey, jadi kita tak nak, okey, anda punya gula anda orang kata shoot bila buat juicing ni. Okey? Tapi ada juga orang tanya, kalau dekat jus ni boleh tak kalau 100% sayur? Lagi bagus. Okey? Cuma tak nak dia dah telan. Okay, sebab tekak kita nak benda sedap. Okay, that's why macam let's say buah-buahan tu kalau optional saja. Kalau let's say anda boleh telan 100% sayur, lagi bagus. Okay, better. Okay, jadi ini adalah makanan berfungsi. Okay, yang kita sangat-sangat sarankan dalam MW. Okay, jadi apa maksud makanan berfungsi? Okay, kita tahu buah dan juga sayur dia punya fungsi dia nak bagi mineral, serat dalam tubuh, betul tak? Okay. Tapi makanan berfungsi ni maksudnya dia boleh bagi kebaikan lebih daripada sekadar nutrien. Sebab tu tak semua buah dan juga sayur ni makanan berfungsi sebenarnya. Okey, tak semua. Jadi sebab tu penting untuk anda tahu apa goal anda bila buat gut reset. Okey, katakanlah masa buat gut reset ni anda punya target nak turunkan gula. Okey? Jadi, banyakkanlah buat resepi yang nak turunkan gula, which is 2 dari kanan. Okey? 2 dari kanan adalah buah dan juga sayur untuk turunkan gula contohnya. Okey? Jadi, setiap kombinasi buah dan sayur, dia punya fungsi dia berbeza untuk kesihatan anda. Jadi, anda boleh tengok yang belah kiri. Yang belah kiri adalah contoh buah dan sayur untuk apa? Yes, untuk usus. Kemudian yang ni, yang belah kiri, and then lepas ni yang nombor 2 ni untuk apa? Untuk jantung ataupun untuk anda punya yes, blood pressure. Okay, tekanan darah tinggi. Okay, jadi bergantung kepada goal anda ataupun objektif kesihatan anda. Okay, contohnya kalau katakanlah anda ni seorang yang kurus, okay, berat badan normal, tapi nak buat gut reset sebab nak bagi cantik balik bacaan darah tinggi. Jadi boleh pakai resepi yang nombor 2. Okey, kemudian kalau macam let's say kolesterol tinggi, ini adalah contoh buah dan juga sayur untuk kolesterol. Okey, kemudian untuk gula dan juga yang terakhir sekali untuk kulit.
So yang untuk kulit ni memang best sebab ramai yang kita dah kita punya ABO yang kongsikan lah, okay, yang dulu ada masalah skin, yang kulit dia kering. Bila dia buat gut reset ni, dia notice dia punya kulit pun ada changes bila dia pakai buah dan juga sayur-sayuran ni. Okay, jadi ingat, setiap buah dan juga sayur yang anda makan, dia boleh bagi kebaikan yang berbeza kepada tubuh badan anda. Okay, bergantung kepada anda punya objektif. Okay, jadi ini adalah contoh resepi yang kita sarankan. Dan setiap resepi yang kita kongsikan ni sebenarnya kita make sure dia punya glycemic index, okay, ataupun dia punya tahap gula dia pun rendah. Okay, jadi jangan risau. Okay, so contohnya yang untuk kesihatan usus, okay, tekanan darah tinggi, ini adalah kombinasi 80-20. Okay, 80% tadi apa? Sayur, 20% buah. Okay, kalau let's say rasa macam malas, okay, rasa macam tak nak bereksperimen sendiri, pakai saja resepi yang Amway bagi. Okay, pakai resepi ni, kemudian dalam jus anda campurkan kita punya fiber dan juga probiotik untuk efek yang lagi, orang kata yang lagi mantap lah. Okay, bergantung kepada objektif anda. Jadi ini adalah contoh resepi yang anda boleh ikut. Ada juga, okay, yang sebenarnya tanya boleh pakai resepi sendiri ke tidak. Okay, jawapan kami sekali lagi masih sama, boleh, tapi anda kena berwaspada. Sebab ada setengah buah gula dia tinggi. Okay, itu kena keep in mind. Jadi ini adalah resepi versi kedua yang anda boleh cuba. Dan jangan risau sebab resepi baru yang kami keluarkan ni dia lebih kepada buah-buahan dan juga sayur-sayuran tempatan. Jadi dari segi kos dia pun dia wallet friendly. Okay, dia budget friendly lah, jangan risau. Okay, so ini yang saya cakap tadi. Boleh ke saya nak pakai resepi saya sendiri? Okay, boleh. Tapi anda kena berwaspada lah. Okay, jadi sepanjang buat gut reset 14 hari, saya nak tanya sebab dalam hall ni sebenarnya dalam banyak-banyak talk yang saya bagikan, sebenarnya saya rasa dalam hall ni antara yang paling banyak dah buat gut reset. Okay, jadi berbanding dengan yang lain. Jadi saya rasa ramai orang pun dah banyak pengalaman untuk gut reset. Jadi saya nak tanya anda, sepanjang buat gut reset ada any symptom ke? Ada, apa simptom dia? 14 hari? Cirit birit, lagi? Pening, lagi? Buang air. Macam efek bagus je. Apa yang efek negatif yang mungkin anda rasa macam alamak paniknya minggu pertama buat gut reset ni? Kering tekak, yes. Okey, lagi? Apa? Kuat tidur. Oh, alamak. Alamak, kalau lagi kuat tidur buat gut reset tak produktif lah. Okey, mungkin juga sebab badan rasa lemah. Okey, dan efek tu sebenarnya totally normal, jangan risau. Okey, sangat-sangat normal sebab badan tengah biasakan diri. Okey, jadi tak perlu nak call HQ, okey, ataupun cari leader, kenapa saya demam, kenapa saya tak sihat. Bukan buat gut reset sepatutnya saya lagi sihat ke. Okey, jangan risau. Untuk minggu yang pertama selalunya benda tu adalah normal dan kemudian dia akan surut dengan sendiri. Okey, jadi jangan panik kalau sepanjang buat gut reset, okey, sebab body kita masih tengah biasakan diri. Okey, dan sepanjang buat gut reset juga, again, okey, langkah anda penting. Anda kena kekal aktif. Okey, kalau buat gut reset, kalau let's say kita nak harapkan 100% dekat pemakanan pun, okey, dia jadi tak balance. Sebab tu badan kita pun kena bergerak. Okey, jadi sekurang-kurangnya 10,000 langkah setiap hari. Okey, hari ni anda semua dah berapa langkah? Apa? Duduk je, tak apa-apa lagi kan? Okey, jadi setakat ni anda semua dah berapa langkah yang ada dekat phone? 5,000. Wah, dah separuh. Lagi? 4,000. Okey, jadi boleh check phone anda masing-masing sekarang. Sekarang dah berapa langkah? Okey, kalau sepanjang buat gut reset, okey, paling tidak kalau let's say 10,000 susah, cuba start dengan 2,000, 5,000, okey. Asalkan anda kekal aktif, dah cukup okey. Okey, jadi 10,000 langkah. Okey, lepas ni yang nak pergi makan, okey, dah boleh. Okey, kalau macam let's say restoran ada dekat situ, cuba cari parking yang jauh sikit. Okey, nak cukupkan langkah anda, boleh? Boleh Okey, jangan cari parking yang betul-betul sebelah restoran. Okey, jangan. Ambil yang jauh sikit. Nak cukupkan 10,000 langkah, boleh? Boleh Okey, kemudian sepanjang buat gut reset, okey, make sure anda tahu macam mana nak control stres. Kalau anda stres, secara automatik kita punya usus pun boleh detect dan dia boleh bagi impact dekat kita punya kesihatan juga. Okey, kena tahu macam mana nak uruskan stres.
Okay, kemudian sepanjang buat gad reset, okay, kena make sure dapatkan tidur yang cukup, sekurang-kurangnya 8 jam. Okay, sebab kalau kita tak cukup tidur, kita punya bakteria ataupun orang kata environment dalam kita punya usus pun akan ada impact, okay, akan ada kesan. Alright, jadi sepanjang buat gad reset 14 hari ini adalah ringkasan 3 benda yang anda kena buat. Jadi pertama, makanan, portion kena berdasarkan suku separuh ataupun konsep 4R. Okey, yang kedua, smoothie jangan tinggal. Okey, juicing jangan tinggal sepanjang 14 hari dan kemudian kena tahu macam mana nak uruskan tidur dan juga langkah anda. Okey, jadi bila dah selesai buat gad reset 14 hari, hari ke-15 dan ke atas, okey, kita masuk fasa yang kedua, kita namakan fasa penurunan berat badan. Okey, jadi fasa penurunan berat badan ni adalah hari ke-15 hingga hari ke-60. Okey, jadi untuk fasa kedua, okey, sama juga diet anda kena seimbang, okey, kena banyakkan bersenam dan juga fokus lebih dekat suplemen. Okey, so saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Alright, so sepanjang buat fasa kedua, okey, pemakanan kena seimbang. Okey, kalau boleh teruskan, okey, buat suku-suku separuh, jangan tinggal. Keep on hantar gambar dekat coach anda. Okey, coach kena make sure, okey, gambar sentiasa suku-suku separuh. Okey. And then kalau boleh, okey, bersenam sekurang-kurangnya 30 minit. Okey, kalau macam let's say susah nak bersenam, jalan saja pun dah boleh. Okey, asalkan anda bergerak. Okey, suplemen. So kita tahu dekat Amway kita ada 3 jenis bundle. Okey, pack permulaan asas dan juga kit permulaan. Okey, kita ada 3 bundle. Jadi saya nak kongsikan dekat sini macam mana nak ambil ataupun macam mana nak consume setiap produk dalam bundle ni dan juga bila anda boleh consume. Okey, so kita mulakan dengan yang bundle yang pertama, kit permulaan body key. Okey, kit permulaan body key ni adalah bundle untuk 60 hari. Maksudnya let's say kalau anda nak start buat gad reset, okey, bila anda ambil bundle ni dia akan supply produk selama 60 hari lah, okey, untuk badan anda. Okey, jadi macam mana nak consume kit permulaan body key ni? Yang pertama, okey, kita ada produk di dalam ni. Jadi sebelum anda sarapan, okey, sebelum anda sarapan, masa perut kosong, make sure anda ambil kita punya fiber dan juga probiotik. Jadi fiber tu adalah serat ataupun makanan untuk probiotik, makanan untuk bakteria baik dan juga kita punya probiotik untuk tubuh anda. Jadi 2 produk ini ambil masa perut kosong. Kemudian anda boleh sarapan macam biasa dan kemudian waktu makan tengah hari ambil kita punya salmon omega. Jadi salmon omega ni dia sangat penting untuk kita punya kolesterol dan juga untuk jantung. Okey, dan juga untuk kita punya brain juga. Sebab dalam ni kita ada EPA dan juga DHA. Okey, dan waktu makan tengah hari ambil salmon, kemudian boleh snacking macam biasa. Waktu malam, okey, ini yang best. Waktu malam kalau let's say anda tak nak masak, okey, tak ada idea nak masak apa, boleh ambil kita punya body key meal replacement. Sebab body key meal replacement ni kalau ambil 1 paket saja pun dah kenyang. Okey, untuk wanita lah selalunya. Kalau untuk lelaki kadang-kadang mereka suka campurkan dengan 1 skop protein, nak bagi lagi kenyang pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi benda ni 2 combo ni boleh ambil waktu makan malam, no problem. Okey, sebagai pengganti saja. Okay. Kemudian kita ada bundle yang kedua iaitu pack permulaan body key. Jadi pack permulaan body key ni kita ada 5 produk dekat dalam, okey, selama 30 hari. Okey. Jadi selama 30 hari macam mana nak consume produk ni? Pertama, okey, sama macam tadi, masa perut kosong ataupun sebelum sarapan, ambil 1 pack fiber dan juga probiotik. Okey, ingat waktu pagi adalah waktu yang terbaik, okey, untuk menambahkan bilangan bakteria dalam usus kita. So waktu pagi jangan lupa ambil fiber dan juga probiotik. And then boleh sarapan macam biasa. Kemudian waktu lunch ambil kita punya CB+. So CB+, CB tu maksudnya apa? Carbohydrate blocker. Okey, carbohydrate blocker. Jadi untuk anda yang suka makan nasi, okey, yang memang tahu waktu makan tengah hari tu nak ambil nasi yang banyak, ambil dulu kita punya CB+, okey. Makan dulu CB+ kita supaya dia boleh tolong untuk sekat,
okey, untuk sekat kita punya pencernaan nasi kita, okey, karbohidrat. Jadi sebelum waktu makan tengah hari ambil CB+, okey, and then boleh makan macam biasa. Kemudian waktu petang sebelum workout, sebelum bersenam, okey, boleh ambil kita punya XS Ignite. Sebab XS Ignite ni dia boleh tolong untuk burn kalori lagi laju dan juga untuk sekat kita punya selera makan. Sebab tu penting XS Ignite ni ya. Okey, lagi-lagi untuk orang yang suka bersenam, XS Ignite ni juga dia boleh tolong untuk boostkan tenaga, metabolism. Kemudian waktu malam boleh ambil kita punya Green Tea Plus. Okey, Green Tea Plus ni boleh tolong untuk cepatkan pembakaran lemak. Okey, jadi Green Tea Plus ni boleh ambil selepas makan. Okey, yang lain boleh ambil sebelum makan, okey, tapi Green Tea Plus boleh ambil selepas makan. Yang lain ambil sebelum. Okey, dan yang terakhir kita ada bundle limited edition. Okey, ini untuk masa terhad sahaja. Kita namakan pack permulaan asas. Jadi bundle ni adalah kombinasi bundle 1 dengan bundle 2 tadi. Cumanya dia ada serba satu produk. Okey, untuk anda rasa semua, untuk anda cuba sendiri pengalaman. Okey, bundle yang 60 hari dengan 30 hari. Jadi pack permulaan asas body key ni kita ada supply produk untuk 30 hari. Jadi cara pemakanan dia pun sama macam saya kongsikan tadi. Okey, jadi waktu perut kosong ataupun sebelum sarapan, okey, ambil fiber dan probiotik. Kemudian boleh sarapan macam biasa. And then waktu tengah hari sebelum makan nasi, ambil CB+. Okey, sebelum workout ambil SS Ignite, okey, Green Tea Plus waktu malam dan juga dinner. Okey, kalau tak nak masak, boleh ambil kita punya body key dan juga protein. Jadi pack ni dia lebih kepada kombinasi. Okey, kalau anda masih baru dalam Amway, okey, masih tak familiar dengan produk dan juga baru nak try, okey, kita punya gut reset, ini the best. Okey, sebab anda boleh rasa serba orang kata kombinasi lah kedua-dua pack tersebut. Okey. Okey, jadi last kali sebelum saya akhiri saya punya perkongsian saya, kenapa kita sangat galakkan gut reset ni? Sebab sekali lagi, gut reset macam yang pada list kita cakap, dia bukan satu program diet. Okey, dia tak suruh anda ikat perut pun. Okey, tapi dia lebih kepada perubahan gaya hidup. Dan untuk gut reset, kenapa kita ni berbeza? Sebab kita tak targetkan untuk kurus sahaja. Okey, kalau let's say anda ada masalah kolesterol, gula, gut reset is the best for you. Sebab kalau kita tengok statistik dekat Malaysia pun sangat-sangat menakutkan, betul tak? Okey, jadi sebab tu gut reset ni dia adalah untuk semua, bukan untuk kurus sahaja. Jadi sepanjang 60 hari ini adalah kesan-kesan ataupun perubahan yang mungkin anda alami kalau anda konsisten sepanjang 60 hari. Okey, anda akan mula rasa semakin energetik, badan pun dah tak lesu, okey, dan hari ke-60 anda akan tengok perubahan. Confirm ada perubahan kalau anda konsisten. Boleh? Boleh ya? Alright, so kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Jadi semua orang akan buat gut reset ke? Okey, jadi mulai hari ni, okey, makanan tengah hari jaga portion, boleh? Okey, alright, kalau tak ada apa-apa di situ sahaja. Perkongsian saya pada hari ini, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.